Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Carol Hafiz Yunus dan ini langsung dari Parlimen. Hari ini hari Isnin 11 Mac 2024 memasuki minggu ketiga persidangan di Dewan Rakyat. Baik, 2 minggu yang pertama sudah kita bawakan kepada anda. Seramai 160 ahli Parlimen telah pun mengambil bahagian dalam membahas usul titah diraja sejak awal perbincangan 2 minggu yang pertama dan pelbagai isu dan juga perkara yang telah pun dibincangkan di Dewan Rakyat, termasuklah isu ekonomi, pendidikan, sosial dan pelbagai perkara yang terkait dengan kepentingan rakyat. Dan juga banyak juga perkara yang dibincangkan dalam sesi-sesi ataupun pertanyaan bagi jawab lisan dan juga pertanyaan kepada menteri-menteri yang berkaitan. Dan sudah tentu pada hari ini memasuki minggu ketiga, kita akan memberi tumpuan selain daripada pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, juga tertumpu kepada sesi penggulungan ataupun menteri-menteri yang akan mengambil giliran untuk menjawab bermula pada hari ini 11 Mac 2024. Baik, kita mulakan terlebih dahulu bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan yang menjadi tumpuan, dimulakan dengan ahli Parlimen Tuaran yang akan bertanyakan kepada Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya berkenaan dengan sasaran pulangan pelancongan kepada ekonomi negara dan apakah program yang akan meningkatkan lagi ataupun langkah-langkah untuk menarik lebih banyak pelancong asing untuk melawat Malaysia. Mengambil posisi yang kedua, Menteri Ekonomi akan menjawab ahli Parlimen Larut dan juga merupakan Ketua Pembangkang. Persoalan berkenaan apakah kaedah serta pendekatan baharu yang menepati ciri status pembangunan dan sosioekonomi tempatan bagi meningkatkan penguasaan ekonomi Bumiputera khususnya dalam segmen ekonomi baharu. Soalan ketiga menyusul dua persoalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Sempurna kepada Menteri Kerja Raya. Pertama, status terkini 15 pakej kerja fasa 1B projek lebuh raya Pen Borneo, Sabah serta kaedah perolehan yang dibuat. Dan soalan susulan yang kedua, jumlah syarikat yang berjaya dalam prakelayakan dan pecahan pemilikan syarikat tempatan Sabah, syarikat Semenanjung dan juga syarikat antarabangsa. Baik, sebelum saya meneruskan tumpuan kita dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan, anda juga boleh menonton kami di saluran TV1 dan juga di saluran berita RTM dan juga penstriman secara langsung melalui pautan yang kami sediakan kepada anda dan juga muat turun secara percuma RTM Klik di telefon pintar anda untuk pengalaman tontonan yang lebih komprehensif. Baik, tumpuan berikutnya kita melihat kepada ahli Parlimen Kubang Pasu yang bertanya kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Ini berkenaan dengan perancangan strategi dan juga langkah kerajaan bagi membangunkan wilayah utara Semenanjung Malaysia seperti Kulib di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak Utara sebagai kluster elektrik dan elektronik ataupun ENE dengan izin bagi Malaysia dan juga dunia. Ini memandangkan Malaysia ketika ini adalah pengeksport semikonduktor ke-6 terbesar di dunia. Dan sedikit menyentuh ahli Parlimen Beaufort kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkenaan dengan apakah usaha kementerian dalam memastikan bekalan beras mencukupi di negeri Sabah dan adakah kementerian telah pun mengambil kira akan kedudukan harga beras antarabangsa dan ianya tidak akan mempengaruhi bekalan beras di Sabah. Baik, saya fikir Dewan Rakyat sudah pun bersedia untuk sesi perbahasan pagi ini. Kita teruskan saja ke Dewan Rakyat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil 1 minit je. Ahli yang berhormat, sebelum memulakan sesi jawab lisan pada pagi ini, saya ingin memetik sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampuni baginya segala dosa yang telah dilalu. Riwayat Al-Bukhari. Ahli yang berhormat, kita besoknya Ramadan, kita laksanakan solat, kita laksanakan ibadat ini dengan sebaiknya dan laksanakan tugas kita di dalam Dewan ini dengan berhemah. Saya mempersilakan untuk pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan
Yang pertama, Datuk Seri Panglima Madias Tanggau Yang Berhormat Tuaran. Silakan. Tuan Dipertua, soalan saya soalan nombor 1. Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Seni Budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, bagi tahun 2023, jumlah ketibaan pelancong yang direkodkan berjumlah 20.1 juta dengan pendapatan pelancongan berjumlah ringgit Malaysia 71.3 bilion. Manakala sasaran jumlah ketibaan pelancong bagi tahun 2024 adalah 27.3 juta pelancong dengan pendapatan pelancongan berjumlah 127 bilion. Bagi 2025, 31.4 juta pelancong dengan pendapatan pelancongan berjumlah ringgit Malaysia 125.5 bilion. Dan bagi tahun melawat Malaysia pula 2026 adalah 35.6 juta pelancong dengan pendapatan pelancongan berjumlah ringgit Malaysia 147.1 bilion. Program dan langkah-langkah untuk menarik lebih ramai pelancong asing melawat Malaysia termasuk pertama, kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 yang berupa agenda negara dalam pelancongan. Bagi menjayakan kempen tersebut, MOTEC memerlukan sokongan padu kerajaan negeri, penggiat industri pelancongan negara serta sokongan rakyat dalam membuat persiapan rapi menerima kedatangan lebih ramai pelancong asing ke Malaysia. Kedua, MOTEC melalui agensi seliaannya Tourism Malaysia akan meneruskan penyertaan aktif dalam pameran-pameran pelancongan antarabangsa seperti International Tourism Bourse Berlin, ITB, World Travel Market, WTM, London, Arabian Travel Mart, ATM, Dubai, ASEAN Tourism Forum, ATF dan banyak lagi merangkumi pasaran-pasaran utama seluruh dunia. Ini adalah penting bagi memastikan penjenamaan Malaysia Truly Asia akan kekal menjadi pilihan pelancong-pelancong seluruh dunia. Lebih-lebih lagi memandangkan negara-negara pesaing sentiasa agresif mempromosikan destinasi masing-masing di pameran-pameran pelancongan utama tersebut. Ketiga, MOTEC juga bekerjasama dengan kerajaan negeri melalui pejabat pelancongan negeri-negeri dengan menyokong usaha penganjuran kempen Tahun Melawat Negeri yang telah dirancang. Sehingga kini 4 negeri telah mengumumkan kempen Tahun Melawat Negeri pada tahun ini iaitu 2024, iaitu Melaka, Perlis, Kelantan dan Perak. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan syarikat-syarikat penerbangan dalam meluaskan rangkaian penerbangan terus dari pasaran-pasaran utama ke Malaysia dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan kedatangan pelancong antarabangsa ke Malaysia. Dan akhir sekali, penganjuran program lawatan familiarisasi bersama media dan agensi pelancongan bagi memberi pengalaman dan pendedahan terhadap produk dan destinasi pelancongan yang baharu. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang agak komprehensif. Melihat pada hasil yang dihasilkan daripada pelancongan, dia merupakan satu sumbangan yang sangat penting pada negara. Dan ini really a money spinner. Soalan tambahan saya ialah bagaimanakah pihak kementerian, pihak kerajaan pastikan agar semua perancangan ini akan berjaya. Dan apakah kekangan-kekangan yang bakal dihadapi pelaksanaan segala program ini disebutkan tadi. Dan bagaimana pula menangani keadaan sekarang di mana permintaan banyak tetapi dari segi logistiknya, dari segi penerbangannya kita menghadapi masalah terutama sekali di peringkat domestik. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Seperti yang kita semua sedia maklum, selepas daripada pandemik COVID, penggiat-penggiat ataupun pemain-pemain industri mengalami beberapa kesulitan dari sudut untuk menyelia kemudahan-kemudahan yang telah terlaksana sebelum pre-COVID. Keduanya juga Yang Berhormat Tuan ada membangkitkan isu konektiviti dengan izin. Kita tahu banyak syarikat-syarikat penerbangan belum boleh mengoptimalkan pesawat-pesawat yang ada kerana disebabkan isu COVID. Dan sekarang ini mereka telah mempergiatkan dan mempertingkatkan lagi peratusan
operasi yang selama ini yang mereka telah rancang, dan kita percaya jikalau perkara-perkara ini dapat diselesaikan, industri kita terutamanya sektor pelancongan dapat dipertingkatkan dan dapat diperkasakan, dan pastinya limpahan itu boleh dirasai oleh lapisan masyarakat kita di negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Maran. Yang Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang pertama, betul saya nak mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar, guru dan pelajar-pelajar College Vocational Chenor Maran yang tidak ada dalam ni tapi bersekitar di kita Parlimen. Dia dengar, insyaAllah. Soalan saya dari Yang Ketua, berapakah atau apakah negara-negara utama yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancong mereka untuk datang ke negara kita? Dan berapakah jumlah pelancong mereka yang datang? Yang kita tahu sekali mungkin China, Arab Saudi dan sebagainya. Dan berapakah jumlah pelancong mereka yang datang? Dan berapakah pendapatan yang diperolehi oleh negara kita hasil daripada kedatangan pelancong-pelancong tadi? Dan yang kedua, apakah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelancong-pelancong negara asing yang melibatkan peraturan pelancongan ataupun negara kita? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Maran. Ada dua soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Maran. Pertama, dari sudut negara-negara manakah yang paling ramai datang ke Malaysia. Kedua adalah dari sudut undang-undang pelanggaran. Berkenaan dengan soalan pertama, kita tahu 80% pelancong-pelancong yang masuk ke Malaysia, kebanyakannya mereka berasal daripada rantau kita, iaitu Asia Tenggara ataupun ASEAN, 80%. Dan kedua pula berkenaan dengan isu pelanggaran. Pelanggaran itu ianya bukan melibatkan kementerian secara langsung, ada kementerian-kementerian lain juga turut terlibat, tetapi dengan persefahaman yang baik kita sentiasa berhubung dengan kementerian-kementerian yang terlibat supaya kita boleh pastikan setiap prosedur dan juga setiap pelancong-pelancong yang masuk itu benar-benar melancong di negara kita. Sekian, terima kasih. Baik, berikut saya mempersilakan Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin Yang Berhormat Larut. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 2. Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Larut dan Ahli Dewan Yang Mulia. Kerajaan bertekad untuk menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia dan memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu selari dengan ekonomi madani. Dalam hal ini, kerajaan beriltizam untuk meneruskan agenda pemerkasaan Bumiputera sebagai agenda nasional ke arah mencapai outcome yang saksama untuk Bumiputera. Kerajaan akan melakukan anjakan dalam menambah baik agenda pemerkasaan Bumiputera bagi memastikan hala tuju ini adalah lebih bersifat inklusif tanpa meminggirkan sesiapa di Malaysia. Selain itu, kerajaan akan memperluaskan peranan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat berkaitan pelaburan kerajaan iaitu JLC dan JLIC dalam mendukung agenda Bumiputera sebagai agenda nasional serta memastikan peranan lebih proaktif dalam mempergiat serta menggerakkan agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera melalui pelaksanaan dasar serta inisiatif di peringkat JLC dan JLIC berkenaan. Kerajaan juga sedang meneliti dan menambah baik agenda baru pemerkasaan Bumiputera. Sehubungan itu, seperti yang kita sedia maklum, penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 pada 29 Februari hingga 2 Mac 2024 merupakan platform untuk mendapatkan input dan pandangan bagi menambah baik agenda pemerkasaan Bumiputera supaya lebih menyeluruh ke arah mencapai masyarakat yang lebih adil, saksama dan inklusif. Kesemua intipati hasil daripada KEB 2024, input daripada sesi libat urus dan juga input daripada microsite KEB 2024 akan dicerakin dan diterjemahkan ke dalam hala tuju agenda baru pemerkasaan Bumiputera dan pelan jangka panjang agenda baru ini
yang lebih segar dan inklusif tanpa meminggirkan peranan oleh semua etnik di Malaysia akan dirangka untuk tempoh 10 tahun yang akan datang dan dijangka akan diluncurkan pada Jun 2024 ini. Ini termasuklah kaedah-kaedah serta pendekatan baru yang menepati ciri status pembangunan dan sosioekonomi tempatan bagi meningkatkan penguasaan ekonomi Bumiputera, khususnya dalam segmen-segmen ekonomi baru seperti pertumbuhan tinggi dan nilai ditambah tinggi SGHV yang telah pun dimasukkan di dalam rangka kerja ekonomi jangka panjang negara. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Larut. Terima kasih Tuan Ketua. Selepas mendengar jawapan Yang Berhormat Pandan, betul saya setuju dan saya ucapkan tahniah. Kita seharusnya melakukan sesuatu dalam nak menentukan perkembangan atau nak membesarkan ekonomi atau kek ekonomi dalam negara kita itu, biarlah ianya lebih inklusif kepada semua. Tapi oleh kerana jurangnya di antara kaum itu dalam sektor-sektor yang tertentu dalam negara itu nampak agak besar, mengapa tidak kita berikan pengkhususan dalam beberapa bidang yang utama seperti kluster E&E ini, diberikan sesuatu pendekatan yang baru supaya dapat meningkatkan penyertaan syarikat tempatan Bumiputera dalam rantaian E&E ini. Sebab ianya banyak lagi ruang yang boleh diketengahkan dan diberikan peluang-peluang yang lebih besar supaya dapat meningkatkan penyertaan Bumiputera, contohnya dalam jawatan berkemahiran tinggi seperti pengurusan, jurutera dan banyak-banyak lagi. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Saya bersetuju sebenarnya bahawa kita kena meningkatkan penyertaan terutamanya golongan kelas profesional Melayu. Ini yang saya ingat tanggungjawab dan cabaran kita bersama, iaitu seperti yang saya jelaskan semasa KEB 2024 yang lepas. Apabila kita melihat pencapaian agenda pemerkasaan Bumiputera sejak 1950-an, sebenarnya kita mencapai beberapa pencapaian yang baik. Walaupun yang selalu ditumpukan itu hanyalah soal pemilikan equity. Tapi yang paling berjaya ialah membentuk satu kelas ekonomi menengah yang tinggi. Dan apabila kita melihat kepada ekonomi negara, banyak peranan di peringkat pengurusan dan profesional sebenarnya adalah daripada profesional Bumiputera di syarikat-syarikat besar. Namun untuk menjawab apa yang disebut oleh Yang Berhormat Larut tadi, itu juga yang menjadi cabaran kepada kita, terutamanya untuk kita mengalihkan penyertaan, bukan saja penyertaan tetapi bentuk penyertaan Bumiputera terutamanya kelas menengah dalam bidang-bidang baru ini. Saya selalu ulang bahawa kita perlu menggalakkan pertukaran model kejayaan Bumiputera sendiri, kerana daripada tahun 70-an, 80-an, model kejayaan itu ialah macam Larut sendiri pergi sekolah berasrama penuh, universiti, kemudian kita selalunya mahu bekerja di syarikat yang memberikan gaji. Boleh jadi CEO, gaji banyak, tetapi itu hanya menambah nilai. Dia tidak membentuk nilai kerana ia tidak diusahakan sendiri oleh kelas menengah Bumiputera, berbanding dengan kelas menengah bukan Bumiputera yang selalunya jauh lebih cepat dari segi membentuk perusahaan sendiri, yang menyebabkan mereka terpaksa mencipta teknologi sendiri, mencipta produk sendiri dan mencari modal sendiri, ya. Jadi itu adalah satu perkara struktur yang kita perlu perbaiki, selaras juga dengan usaha kita untuk memastikan apabila rangka jangka panjang ekonomi negara ini beralih kepada sektor-sektor berteknologi tinggi, contoh yang Larut sebut iaitu advanced E&E,
Dan saya dah menghabiskan 1 tahun ini duduk dengan industri E&E. Kalau dulu, Larut, kita bercakap tentang macam mana kita nak masuk dalam rantaian nilai E&E di Malaysia yang pada ketika itu masih lagi berada di sebelah back end. Maksudnya packaging, perkara-perkara yang nilai dia rendah, kan? Yang itu sebagai sebuah negara, itu pun kita dah kena beralih daripada itu kerana kita tidak lagi boleh menjadi satu kuasa chips dan E&E tetapi terhad kepada aktiviti yang nilainya pertengahan atau rendah iaitu back end dan mesti naik kepada nilai yang lebih tinggi iaitu desain sendiri, mereka cipta. Dan yang ini yang akan memerlukan kerjasama sebenarnya pada pandangan saya, Larut, di antara semua yang ada di negara kita, baik Bumiputera, bukan Bumiputera dan juga MNC dan pelabur asing, kerana rantaian nilai apabila kita naik ke rantaian nilai tinggi iaitu mereka cipta chip kita sendiri, dia tidak lagi boleh dibuat di dalam negara semata-mata. Contohnya, kalau satu chip itu boleh direka cipta pun dengan IP-nya itu daripada negara kita sendiri, tetapi untuk mendapat satu prototype chip, itu perlulah mendapat persetujuan atau lesen daripada beberapa pembuat wafer chip sahaja yang ada di dunia ini, yang tak banyak. Jadi dan pembuat wafer chip ni tak ada di Malaysia, dia ada di Taiwan, dia ada di Jepun, di Korea dan sebagainya. Jadi model yang kita ada, sebab itu kita memerlukan smart partnership dengan izin, perkongsian bijak daripada semua pihak, terutamanya daripada golongan profesional kelas yang jurutera elektronik dan sebagainya, yang Melayu, Bumiputera dan bukan Bumiputera, daripada syarikat-syarikat besar untuk mengambil risiko dan keluar dan membentuk syarikat sendiri. Dan program ataupun bantuan apabila Larut sebut pengkhususan itu, ia mestilah tertumpu kepada kumpulan ini, bukannya semata-mata untuk kita memberikan insentif tetapi tidak ada sambutan daripada kelas menengah Bumiputera yang ada dalam syarikat MNC. Terima kasih, Larut. Saya persilakan Yang Berhormat Paya Besar sebagai pengerusi BBC. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker, Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang panjang lebar. Saya nampak kerajaan ada usaha untuk memperkasakan Bumiputera kerana anjakan itu mengambil proses yang lama, Yang Berhormat Menteri. Tetapi persoalannya, mungkin dahulu kita bercakap Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Yang Berhormat sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Alibangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar, tetapi sekarang ini mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Dan bagaimana Yang Berhormat melihat dari struktur ekonomi fundamental tadi? Kerana apabila mereka menjadi syarikat, mereka jadi pengusaha, kita hantar anak-anak kita Bumiputera, bukan Bumiputera untuk TVET, tetapi akhirnya kerja-kerja yang separuh mahir ini diambil alih oleh mereka yang bukan Bumiputera, dan sudah pasti budaya Alibangla ini akan menjadi dominasi. Dan bagaimana Yang Berhormat melihat di struktur fundamental ekonomi itu sendiri? Terima kasih, Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Terima kasih Paya Besar untuk yang dipertua itu 5 soalan dalam satu soalan. Pandangan saya, dan ini sedang diambil perhatian Paya Besar, ialah kita perlu komited untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan pendatang asing tidak berkemahiran dalam negara kita. Dan yang ini memerlukan bukan saja dasar, tetapi ia juga memerlukan kerjasama daripada industri, kerana setiap kali pentadbiran sebelum ini ingin mengurangkan jumlah pekerja asing di negara ini, dia akan dapat bantahan. Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada bulan April yang akan datang akan membincangkan satu mekanisme khusus
untuk mengurangkan jumlah pekerja asing ini secara berkala, dan RMK ke-13 yang akan dibentangkan pada tahun depan akan meletakkan sasaran pengurangan jumlah pekerja asing yang lebih drastik dan lebih ketara. Saya sebut di Parlimen hari ini supaya saya dapat menyediakan industri dan ekonomi kita dengan lebih awal. Jadi yang itu pertama, kalau saya minta 2 minit je lagi Datuk kita perlu committed untuk mengurangkan jumlah pekerja asing. Kerana kalau kita terus ada antara 3 ke 3.5 juta pekerja asing, baik yang ada dokumentasi ataupun tidak ada dokumentasi, ini mewujudkan satu kumpulan yang menawarkan struktur kos yang lebih rendah, yang mana memang peniaga tempatan kita tidak boleh bersaing, kerana mereka akan terus meletakkan harga yang jauh lebih rendah, dan akan terus ada peniaga-peniaga atau orang ramai yang lebih gemar untuk mendapat khidmat ataupun produk daripada mereka. Jadi itu yang pertama di peringkat makro. Di peringkat dasar juga, seperti yang telah kita umumkan tahun lepas, bahawa kerajaan akan membentangkan undang-undang Akta Anti-Rent Seeking ataupun Akta Anti Alibaba, kerana sebahagian sebab kenapa kita ada fenomena ini ialah kerana penduduk tempatan sendiri yang sama ada menyewakan atau memberikan lesen dia dapat untuk dia berniaga, tetapi dia lebih gemar untuk dapat 3,000 4,000 sebulan pakai nama dia sahaja. Jadi selagi perkara-perkara ini tidak diselesaikan, dan buat masa sekarang kita tidak ada undang-undang yang khusus yang boleh diambil tindakan kepada penduduk tempatan yang membolehkan fenomena ini makin bertambah. Jadi pandangan kami ialah selain daripada struktur ekonomi itu yang perlu diperbetulkan dengan mengecilkan jumlah pekerja asing yang ada, kita juga perlu mengetatkan undang-undang, salah satunya melalui Akta Anti Alibaba ini, supaya menjadi kesalahan untuk membolehkan pekerja asing mengusahakan perniagaan dan perusahaan atas nama orang tempatan yang telah menyebabkan berlakunya keadaan seperti sekarang. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Baik, kita ke soalan yang berikutnya. Saya silakan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal Yang Berhormat sempurna. Datuk Speaker, soalan nombor 3. Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Datuk Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat, pelaksanaan projek fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan kepada 35 pakej kerja, di mana sehingga kini 15 pakej 1A kerja telah dibuat pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja-kerja pembinaan dengan status kemajuan terkini. Bagi pakej kerja yang telah dimulakan adalah 88% dan akan siap pada awal 2025. Manakala status pakej kerja 91A yang melibatkan laluan dari Serusup ke Pitiru masih di peringkat perolehan. Sehingga kini pakej-pakej kerja berikut telah siap dan dibuka untuk pengguna jalan raya. Pakej kerja 5, Donggongan ke Papar telah siap pada 29 Ogos 2022. Pakej kerja 27, Kampung Lot M ke Batu 32 Sandakan telah siap pada 18 November 2022. Pakej kerja 15, Tawau ke Sempurna telah siap pada 10 Ogos 2023 dan pakej kerja 21, Lahad Datu Bypass telah siap pada 30 Oktober 2023. Secara keseluruhan sebanyak 16 pakej kerja akan dilaksanakan buat masa kini dan kos keseluruhan sebanyak 10.849 bilion ringgit menggunakan peruntukan pembangunan sepenuhnya, iaitu DE Development Expenditure. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi pakej 19 kerja fasa 1B yang masih belum mula pembinaan dengan kos 15.7 bilion ringgit akan dibiayai secara hybrid menggunakan peruntukan pembangunan dan melalui terbitan sukuk oleh dana infranasional berhad. Projek Sabah Pen Borneo fasa 1B ini akan dilaksanakan dengan tempoh pembinaan selama 5 tahun dan dijangka akan dimulakan seawal suku kedua tahun 2024. LPB Sabah fasa 1B ini telah pun selesai makmal pengurusan nilai peringkat kajian nilai
value assessment dan kejuruteraan nilai value engineering yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 bagi memastikan segala skop dalam pakej ini diteliti sebelum ianya ditender. Pakej-pakej di bawah pelaksanaan fasa 1B adalah seperti berikut. Janjaran Northwest sepanjang daerah Kota Belud, Sempang, Menggayau Kudat, Janjaran Southeast merangkumi Tawau sehingga Lat Datu, jajaran Northeast melibatkan daerah Lat Datu Sandakan dan jajaran Central melibatkan Telupit Keranau. Suka tidak maklumkan fasa 1 bikini dalam proses perolehan dengan menggunakan kaedah tender prakelayakan terpilih di kalangan syarikat-syarikat yang berdaftar di Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah menjawab persoalan tentang bukan hanya prestasi pembinaan PEN Borneo. Minggu ini saya akan ke Kimanis, Sipitang, dan saya juga telah menjelajah beberapa kawasan dan dilaporkan bahawa prestasi meningkat. Tapi kalau kita ke peringkat bawah sebenarnya Datuk Speaker amat mengecewakan. The reality is there. Dan saya bimbang contohnya di Kimanis dan juga ke Sipitang. Masih lagi keadaannya begitu tidak siap. Di Tawau saya akui pasal saya selalu balik bila saya bersiasat, kawasan itu cukup baik. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat, prestasi yang ada kegagalan syarikat-syarikat, mengapa pihak kerajaan tidak mengambil tindakan tegas untuk memutuskan supaya tamatkan mereka, kerana ini menjejaskan bukan hanya kesengsaraan kepada rakyat, malahan perbelanjaan kereta yang rosak di Sabah beribu. Dan ini harus ada ketegasan, seakan perkataan Yang Berhormat Perdana Menteri menoktakannya. There must be firmness. Kalau didapati mereka gagal, kerana dahulu masa kita kerajaan, kita lantik JKR dan juga JKR pusat untuk pantau. We don't leave it to PDP. Kerana itu tidak ada keupayaan mereka peringkat akar umbi itu. Saya nak tanya satu, adakah pihak kementerian mengambil tindakan tegas untuk memastikan supaya tamatkan bila ada kegagalan? Contohnya, prestasi daripada awal bila kita tamatkan 12%, sepatutnya 49% pencapaian mereka. Hanya 12% saja di kawasan-kawasan. Tawau ada completed. Keduanya, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat tentang pempasan tanah yang ada. Berapakah jumlah, berapa juta yang dibelanjakan menerusi pembinaan PEN Borneo ini? Pempasan tanah, dan siapakah yang tanah-tanah? Kalau orang kampung saya tak kisah sangat. Dan saya dipahamkan ada setengah-setengah pihak yang belanja sehingga berjuta pempasan tanah, khususnya daripada Kimanis sampai ke Sipitang. Di situ perbelanjaan dia banyak. Dan saya ingin menjarankan kepada Yang Berhormat Menteri supaya RCI juga kita wujudkan, siasatan perlu dilakukan. Kerana ini perbelanjaan berbilion duit ketirisan rakyat ya, yang dalam keadaan yang susah. Kalau kita boleh buat RCI untuk kapal yang belanjanya kurang berbanding dengan PEN Borneo, kenapa tidak ada Royal Commission Inquiry, siasat kontraktor dia? Dan saya minta kepada Yang Berhormat bagi jaminan di parlimen ini kontraktor yang dilantik tadi itu, dan saya akan pantau secara mendalam. If it is the same contractor, if it is the same shareholder, dan saya akan bangkitkan di parlimen ini. Terima kasih banyak. Walaupun saya pengurusi, saya menyokong apa yang Berhormat sempurna nyatakan. Yang Berhormat Menteri, silakan. Ya, izinkan saya menyatakan apakah yang berlaku untuk pakej 1A, 15 pakej kerja. Saya sebut tadi 88% secara keseluruhan. Sindomin Kampung Malalia 62.4%, Kampung Malalia Beaufort 49.3%, Beaufort Bongawan 66.3%, Bongawan Papar 92.5%, Donggongan Papar sudah siap, Putatan Inanam 76.7%, Inanam Sepanggar 95.8%, Sepanggar Bulatan Berungis 71%, Pituru Rampayan Laut 91%, Tawau Sempurna 100%, Lahad Datu Bypass 100%, Kampung Lod M Mile 32 100%, Mile 32 Moinot 18%, Moinot Sapi Nonggoh 49.98%, Sapi Nonggoh Sungai Bauto 28.8%. Jadi ini saya sebut satu persatu untuk makluman Yang Berhormat. Jadi dengan lain perkataan,
jika mereka tidak dapat melaksanakan kerja dengan pantas dan mengikut masa yang kita tetapkan, apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat untuk tamatkan itu kita akan laksanakan. Semua kontraktor 15 package yang pertama ini semua daripada Sabah, Yang Berhormat, ya, semua daripada Sabah. Package 1A. Package 1B 15 ini dalam proses tender prakelayakan, baru ini ditutup. Ada 300 syarikat yang memohon, Yang Berhormat. 300 syarikat yang memohon. Dan kemungkinan kita mengambil masa sebulan untuk membuat shortlist daripada 300 syarikat itu sebelum dibawa ke lembaga tender. Jadi ia mengambil masa untuk kita pastikan memenuhi 3 syarat. Ya. Syarat yang pertama, berapa banyak kerja-kerja yang ada di dalam tangan mereka sekarang. Jika terlalu banyak, kita tak boleh nak bagi sebab khawatir mereka akan terlewat untuk menghabiskan kerana ada lagi kerja-kerja lain. Perkara yang kedua, syaratnya ialah pengalaman-pengalaman yang lepas. Adakah selama ini mereka hanya buat sekolah, tiba-tiba nak buat jalan, maka kita akan perhatikan perkara itu. Dan satu lagi ialah kekukuhan keuangan adalah penting. Ya. Tender untuk 15 package fasa 1B ini terbuka bukan hanya untuk Sabah tapi juga untuk seluruh Malaysia dan hanya untuk kontraktor Malaysia, dan kita tak akan buka kepada kontraktor luar daripada negara kita. Mengenai pampasan tanah, ini saya jawab bertulis. Terima kasih. Tuan Speaker, Sabah. Silakan Yang Berhormat Kapar. Terima kasih Datuk Speaker. Saya menyokong penuh supaya projek lebuh raya Pen Borneo Sabah ini disegerakan dan disempurnakan sebaik mungkin. Soalan penambah saya, apakah penambahbaikan Kementerian berhubung mekanisme penilaian semula pemantauan kualiti jalan dan penyelenggaraan secara berkesan, terutama membabitkan jalan-jalan yang sering rosak walaupun baru diturap semula, serta tindakan yang diambil terhadap pihak kontraktor yang gagal membaik pulih atau memenuhi jadual penyelenggaraan jalan raya. Adakah wujud keperluan supaya penggunaan drone dan sensor diperluas sebagai kaedah untuk mengesan kerosakan jalan serta penumbuhan pasukan memantau khas seperti yang disebutkan sempurna tadi untuk memantau kerja penampalan jalan oleh kontraktor yang menjalankan projek jalan raya berkenaan. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri. Ada 3 sebab jalan kita ni rosak. Yang pertama ialah sebab kenderaan lebih muatan. Kita sentiasa berhubung bersama dengan JPJ supaya perkara itu boleh dielakkan. Yang kedua, cuaca, yang itu sukar untuk dielakkan. Yang ketiga ialah kualiti jalan itu sendiri. Jadi kita sentiasa memantau dari segi kualiti. Kita ada apps, semua dah sedia maklum. Apps itu My Jalan. Saudara boleh dapatkan apps itu, ahli-ahli yang berhormat boleh dapatkan apps itu, dan kita telah berkempen supaya rakyat menggunakan apps itu. Dan apabila kita masukkan maklumat dalam apps yang berkaitan, apps My Jalan, kita boleh memberikan terus maklumat jalan mana yang rosak terus kepada pihak kementerian. Kita ada war room, sekretariat yang menjaga dan memantau. Tetapi hanya kira-kira 21% sahaja yang terlibat dengan jalan persekutuan. Selebihnya ialah jalan-jalan yang lain, jalan bandaran, jalan negeri, jalan kampung, ya. Tetapi walaupun melibatkan kementerian lain, kita masih lagi bekerjasama untuk menyampaikan maklumat-maklumat jalan rosak kepada pihak-pihak kementerian yang lain, KPKT, KKDW, Kementerian Pertanian jika jalan pertanian. Terima kasih. Tuan Speaker, mohon satu soalan lagi. Pen Borneo Sabah. Duduk Yang Berhormat. Silakan soalan yang berikutnya. Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail, Yang Berhormat Kubang Pasu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Yang Berhormat Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Pasu. Sejak tahun 1972, industri E&E telah berkembang pesat di wilayah utara, terutamanya di negeri Pulau Pinang yang juga dikenali sebagai lembah Silicon Timur. Kerana tumpuannya terhadap industri E&E dan merupakan sebahagian daripada rangkaian penting pengeluaran global E&E terutamanya bagi produk semiconductor. Pelan industri
Plan Induk Perindustrian Baharu ataupun New Industrial Master Plan 2030 menekankan kepentingan prinsip inklusiviti dalam usaha memastikan pembangunan seimbang di semua negeri, iaitu dengan memperkasakan kluster industri sedia ada yang dapat mewujudkan kesan limpahan positif kepada negeri-negeri lain. Selaras dengan prinsip ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2024 pada 13 hari bulan Oktober 2023 telah mengumumkan cadangan pembangunan kawasan perindustrian berteknologi tinggi di daerah Kerian, Perak dalam usaha kerajaan untuk membangunkan wilayah utara Semenanjung Malaysia. Cadangan pembangunan Kerian Integrated Green Industrial Park atau KIGIP adalah untuk menumpang kesan limpahan ekonomi seperti contoh daripada Taman Teknologi Tinggi Kulim atau Kulim High Tech Park dan menyokong ekosistem yang lebih luas untuk kluster E&E yang pada ketika ini banyak tertumpu di wilayah utara, khususnya di kawasan perindustrian di Barang Lepas dan Batu Kawan di Pulau Pinang dan di Kulim High Tech Park di Kedah. Usaha pelaksanaan KIGIP ini diterajui secara bersama antara MITI, MAIDA dan Kerajaan Negeri Perak. Selain itu, Pasukan Petugas Strategik Semiconductor Kebangsaan atau National Semiconductor Strategic Task Force telah ditubuhkan melalui mesyuarat Majlis Pelaburan Negara pada 9 hari bulan Januari 2024 bagi mentransformasi industri elektrik dan elektronik E&E di Malaysia. Dengan keanggotaan pelbagai kementerian, agensi dan pemain industri, pasukan petugas ini memberi tumpuan dan memacu penambahbaikan kepada 3 aspek iaitu insentif, bakat dan ekosistem industri E&E. Industri pendidikan tinggi, institusi pendidikan tinggi seperti Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP dan Universiti Sains Malaysia USM juga memainkan peranan penting dalam pembangunan bakat industri ready bagi industri E&E di wilayah utara. Terima kasih. Soalan tambah Yang Berhormat Kubang. Soalan tambahan Datuk Yang di-Pertua. Pertamanya saya ucap tahniahlah Timbalan Menteri dia umum dia jawab soalan. Dia juga pandai menulis Timbalan Menteri ni. Soalan pertama, apakah roadmap dan timeline untuk mencapai hasrat ini? Timeline, roadmap. Dan saya nak tanya soalan, Menteri dah jawab. Kemajuan dicapai takat ini. Tak tahulah kok ada lagi yang nak diberitahu. Dan dari segi kewangan, Yang Berhormat Menteri, siapakah yang akan membiayai projek ini? Pelibatan state dan sebagainya okey, tapi pembiayaan dari segi kewangan. Dan seterusnya, apakah persediaan dan persiapan kerajaan dalam membangunkan talent bagi memastikan kejayaan projek yang besar ini, termasuk pelibatan Bumiputera dalam pengurusan tertinggi di peringkat am dan juga peringkat teknikal, supaya pelibatan seperti jurutera, supaya pelibatan yang lebih luas dan bermakna bagi memperkasakan Bumiputera dalam bidang E&E dan semikonduktor ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, jawapan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tadi kalau saya betul ada 5 atau 6 soalan. Terima kasih kepada Kupang Pasu. Timeline bagi Kementerian MITI dan juga Kerajaan Pusat ialah timeline untuk NIMP sampai 2030. Dan untuk KIGIP atau Kerian secara khususnya, kerja telah dimulakan untuk mendapat proses yang dijalankan secara secepat mungkin. Dan tuan tanah ialah Samdabi Plantation. Tuan tanah adalah Samdabi Plantation. Jawatan kuasa telah ditubuhkan di antara MITI, Kerajaan Negeri dan juga MAIDA. Diharapkan dalam tahun ini kita akan ada hasilkan persetujuan di antara semua pihak dan projek ini boleh dilancarkan pada tahun ini. Demi membangunkan lebih ramai bakat, universiti memang penting dan juga apa yang tadi disebutkan oleh Menteri Ekonomi, bahawa kita perlu mewujudkan satu suasana di mana suasana gaji lebih tinggi untuk semua pekerja terutamanya di industri semikonduktor. Itu adalah apa yang kita hasratkan dalam NIMP, bahawa sampai tahun 2030 medium wage
boleh capai RM4,510. Terima kasih. Sikit lagi belum jawab mengenai penglibatan Bumi Putera yang lebih bermakna, lebih luas. Sebab Kami Konektor ni Bumi Putera kurang sedikit lah, Yang Berhormat. Terima kasih. Mungkin Menteri boleh menjawab secara bertulis. Saya sendiri tak boleh paksa Menteri menjawab. Baik. Berikutnya saya silakan sebelah sini. Jika tidak ada, saya akan serah pada sebelah sini. Jika tidak, soalan? Tidak ada, saya pindah ke soalan seterusnya. Baik, ini pertama kali ni. Tidak ada yang mau menjawab soalan tambahan. Baik, kita ke soalan yang kelima. Saya mempersilakan Datuk Hajah Siti Aminah binti Acing Yang Berhormat Beaufort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 5. Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Penjaminan Makanan. Selamat pagi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan cakna akan pengeluaran padi dan beras di Sabah. Justru itu, ke arah meningkatkan produktiviti padi di Sabah, Kementerian telah merangka pelbagai inisiatif. Dan antara inisiatif yang telah dan juga sedang dilaksanakan adalah seperti berikut. Yang pertama, menaikkan kadar skim subsidi harga padi daripada ringgit Malaysia RM360 kepada ringgit Malaysia 500 bermula daripada 9 Ogos tahun 2023 di seluruh negara termasuk Sabah. Yang kedua, menaikkan harga lantai belian padi di Sabah dan Sarawak daripada ringgit Malaysia 900 kepada ringgit Malaysia 1,300 per tan metrik berkuat kuasa daripada 15 hari bulan Februari tahun 2024. Yang ketiga, mengadakan beberapa siri perbincangan di peringkat negeri secara serius yang melibatkan pelbagai jabatan dan agensi dalam mencari kaedah yang terbaik untuk mempertingkatkan dan memperluaskan kawasan baru penanam padi di Sabah. Yang keempat, pelaksanaan program Smart SBB ala Sekincan di Kampung Kesapang Tengah, Kota Belud berkeluasan 27.81 hektar melibatkan 15 orang peserta akan dijadikan sebagai projek rintis dan dijangka akan bermula pada bulan Julai tahun 2024 melalui penggunaan elemen mekanisasi dan otomatisasi. Yang kelima, menggalakkan penggunaan varieti benih padi sah bagi meningkatkan hasil dengan membawa masuk benih daripada semenanjung yang berkualiti, rentang penyakit dan mempunyai hasil yang tinggi. Perkara ini telah mendapat persetujuan daripada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Pada masa ini, kadar sara diri beras di Sabah hanya sekitar 22.8% sahaja. Bagi mengimbangi bekalan dan harga beras di Sabah termasuk Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk memberikan subsidi sebanyak RM950 per tan metrik pada harga borong bagi beras putih import mulai daripada 5 Oktober 2023. Melalui kaedah ini, harga runcit maksimum beras putih import di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan adalah RM31 bagi sekampit 10 kilogram. Langkah ini diambil memandangkan pengeluaran beras putih tempatan di Sabah adalah terhad di samping penduduk Sabah dapat menikmati harga beras putih import pada harga yang berpatutan. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Beaufort. Terima kasih yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, dan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Fenomena El Nino yang sedang berlaku ketika ini memberikan kesan kepada hasil pertanian dan dijangka pada tahun 2025 cuaca akan lebih panas lagi dan tidak terkecuali juga bagi kita di Sabah yang akan menerima tempias keadaan yang sama. Saya khawatir jika keadaan ini berterusan, sudah tentu ianya akan memberi kesan pengeluaran padi. Negara sekali lagi akan berhadapan dengan penyusutan hasil padi dan sudah tentu kerajaan akan membawa masuk
lebih banyak beras import bagi menampung permintaan pasaran. Sebab itu, saya ingin mendapat penjelasan daripada kementerian sejauh manakah pihak kerajaan membuat perancangan dan menghadapi fenomena El Nino ini, dan apakah bentuk bantuan yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada pesawah bagi membantu mereka menghadapi bencana ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Beaufort, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kita memandang serius ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi tentang kemungkinan fenomena El Nino pada tahun hadapan yang juga mungkin boleh menjejaskan sektor agromakanan khususnya subsektor padi dan beras. Maka bagi menampan impak daripada fenomena ini, antara langkah-langkah dan telah dan sedang diambil oleh kementerian adalah seperti berikut. Yang pertama, kementerian menerusi agensinya di bawah MADA, KADA dan AIDA telah mengambil inisiatif awal seperti mengagihkan PAM backwards dan juga PAM muda alih berkuasa antara 7 HP hingga 30 HP, membina telaga tiup, memperbaiki rumah PAM dan sebagainya bagi memastikan bekalan air, memandangkan bekalan air dari pengairan utama berada pada tahap minimum yang penting untuk penanaman padi. Yang kedua, memperbanyakkan parit jejari dan mendalamkan saliran sawah sedia ada bagi membantu mencukupkan bekalan sumber air ke dalam sawah. Yang ketiga, beberapa kawasan juga telah membuat aplikasi penggunaan gel mikro yang dapat menyimpan air dalam tanah dengan bantuan medium gel supaya tanah sentiasa berada dalam keadaan lembap dan dapat membekalkan air pada masa yang kritikal. Dan yang keempat, sekiranya ada keperluan yang mendesak, kementerian bersedia melakukan pembenihan awan dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara Jabatan Perdana Menteri untuk meningkatkan jumlah taburan hujan di kawasan-kawasan takungan air bagi kawasan penanaman padi. Dan akhirnya, kementerian juga ada menyediakan bantuan kepada pesawah yang mengalami kemerosotan pengeluaran padi disebabkan perubahan cuaca di luar jangka, iaitu melalui tabung bencana tanaman padi. Bantuan berbentuk touch point, iaitu penyaluran bantuan secara tunai khusus kepada pesawat yang menghadapi kerugian akibat bencana alam. Sekian dan terima kasih. Silakan Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan daripada Kanga berkaitan dengan penanaman padi dan juga ada kaitan juga dengan keperluan beras negara. Jadi saya pasti YB Timbalan Menteri dapat menjawab soalan dengan hebat dan dahsyat. Jadi yang pertama, soalan berkaitan dengan skim takaful padi. Jadi sebelum ini kerajaan ada mencadangkan bahawa skim takaful padi akan dilancarkan setahun yang lalu. Jadi tetapi hingga kini skim takaful tersebut masih belum jalan. Jadi adakah skim takaful padi ini adakah sekadar cadangan atau adakah yang merupakan satu perancangan daripada Kementerian Pertanian? Dan soalan kedua berkaitannya dengan ladang benih padi. Ladang benih padi ini dikatakan untuk menyelesaikan masalah benih padi dari segi kekurangan dan juga dari segi harga. Jadi adakah ladang benih padi yang dicadangkan terutamanya di kawasan PPK Bintung, Kanga Perlis dapat membantu petani, dan apakah jaminan bahawa pesawah-pesawah akan mendapat manfaat daripada ladang benih padi ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kangar, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Untuk makluman, skim takaful padi ini merupakan antara satu projek rintis daripada kementerian untuk membantu dalam memastikan para pesawah menerima ganti rugi atau pampasan yang setimpal sekiranya berlaku gangguan terhadap produktiviti pengeluaran padi negara seperti bencana alam atau wabak penyakit. Ini masih dalam perancangan dan kita jangka boleh dilancarkan pada 1 hari bulan April pada tahun ini.
Berkaitan pula dengan soalan untuk YB Kanga di kawasan YB sendiri, saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita beransur ke soalan yang ke-6. Saya mempersilakan Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh Yang Berhormat Pasir Putih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Datuk Yang Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kerja Raya telah menerbitkan Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya atau dengan izin Highway Network Development Plan 2030 HNDP 2030 merangkumi Semenanjung Malaysia dan Lembah Kelang. HNDP merupakan satu kajian dalam mengenal pasti keperluan pembangunan jaringan jalan raya sama ada jalan baharu maupun menaik taraf jalan yang melibatkan jalan persekutuan dan jalan utama negeri. Kajian ini merangkumi pelbagai aspek kajian seperti isi padu trafik, guna tanah, ekonomi, alam sekitar dan sosioekonomi bagi mewujudkan rangkaian jalan raya yang lebih cekap melibatkan negeri dan wilayah-wilayah yang berkaitan. HNDP 2030 turut mengambil kira kesaling hubungan antara infrastruktur jalan raya dan sistem pengangkutan awam, terutamanya di kawasan pusat bandar seperti Lembah Kelang dengan menggariskan strategi yang boleh dilaksanakan. Antaranya adalah dengan mengukuhkan dan meningkatkan perhubungan jalan raya yang akan menjadi pelengkap di koridor pengangkutan awam seperti perkhidmatan rel, memperkenalkan konsep lebuh raya hybrid di mana koridor jalan raya lebuh raya bercantum dengan pengangkutan awam dikongsi bersama. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi mengurangkan pembaziran masa pengguna disebab oleh kesesakan jalan raya, Kementerian Kerja Raya sedang melaksanakan inisiatif di bawah sistem pengangkutan pintar iaitu Intelligent Transport System ITS, melibatkan pembangunan pusat pengurusan trafik peringkat nasional bagi mencapai sasaran infrastruktur bebas kesesakan melalui integrasi data trafik dari pusat kawalan trafik tempatan sedia ada, antaranya dari agensi Lembaga Lebuh Raya LLM, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Integrasi data trafik ini berguna untuk menguruskan trafik dengan lebih cekap, menggunakan saliaan pihak berkuasa tempatan PBT secara real time. Kita juga menaik taraf lampu-lampu isyarat kepada lampu-lampu isyarat pintar atau smart traffic light. Ada 63 buah simpang lampu isyarat telah dinaik taraf pada tahun 2023 melibatkan peruntukan RM10 juta, manakala tahun 2024 sebanyak 15 juta telah diperuntukkan untuk menaik taraf lampu-lampu isyarat sedia ada kepada lampu isyarat pintar melibatkan 70 buah simpang lampu isyarat di seluruh Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Pasir Putih. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri yang telah memberi jawapan soalan saya. Cuma berkenaan dengan lebuh raya yang dibina ataupun jalan-jalan utama yang dibina, banyak jalan-jalan yang kalau lebuh raya ini dia terus masuk ke bandar. Macam kalau dari pantai timur mari sampai di Gombak, daripada sana kita tengok kesesakan yang sangat parah. Jadi tidak ada alternatif jalan terus pergi ke Shah Alam dan seumpamanya. Itu satu benda. Yang kedua berkenaan dengan lampu-lampu yang disediakan oleh pihak JKR. Jalan-jalan yang dibina terutama di kawasan Pasir Putih Kelantan ada 51 batang jalan yang dibina oleh JKR yang tidak mempunyai kemudahan lampu. Dan 51 jalan ini kos dianggarkan oleh pihak JKR hanya 1.5 juta saja. 1.5 juta saja. Saya sangat-sangat mengharapkan dalam Dewan Yang Mulia ini supaya pihak JKR akan menyelesaikan isu ini kerana dia membabitkan kemalangan di waktu malam yang agak tinggi. Saya nak sebut sangat tinggi pun nampak yang agak tinggi yang menyebabkan kematian. Jadi saya minta kepada pihak JKR supaya mengambil satu tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Ya, lampu jalan di Pasir Putih itu terima kasih kerana memberikan maklumat. Memang saya kira dalam JKR daerah Pasir Putih telah ada permohonan yang berkaitan dan tentunya kita
mengambil perhatian. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Tapi Yang Berhormat Pasir Putih tadi apabila menyebut daripada lingkaran lebuh raya masuk ke bandaraya, itu yang menjadi kesesakan yang teruk. Saya juga tentunya mengalami apabila balik menggunakan lebuh raya utara selatan daripada Pontian ke KL misalnya, selalu mengalami perkara yang berkaitan. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan lah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga jam menyebabkan ikut kata Yang Berhormat 500 jam setahun ini, antara perkara yang dibuat bukan hanya kementerian kami, kementerian KKR, tapi juga melibatkan kementerian-kementerian lain seperti KPKT. Maka kita inginkan dan Kementerian Pengangkutan supaya lebih banyak diadakan perjalanan sahala ataupun loop one way sebagai contoh di Petaling Jaya. Dan kita perlu menggalakkan rakyat kita untuk menggunakan pengangkutan awam. Kita ada LRT, ada MRT, ada bas, ya. Kemudian ada kereta api. Tentunya kita ada jaringan lebuh raya yang seperti West Coast Expressway, LPT 1-2 itu dah lama ada, tapi WCE ini baru siap. Apabila keseluruhan ini digabung dengan projek ECRL apabila siap, HSR baru nak mula, patutnya dah siap. Tapi oleh kerana pertukaran kerajaan dibatalkan apa semua, kalau tidak dah siap, seperti Bandung Jakarta yang lebih lewat daripada kita tapi dah siap lebih awal daripada kita. Jadi ini apabila kita gabungkan, termasuklah carpool, berkongsi kereta antara rakyat, kali ini jika dilaksanakan secara serentak, termasuk smart lane dibuka ketika waktu-waktu yang tertentu, lorong kecemasan boleh diguna di lebuh raya, maka semuanya itu boleh dicampurkan lagi work from home, ya, dicampurkan lagi jadual kerja flexi hours, 7.30 9 pagi mungkin boleh diawalkan 7 ke 9 pagi ke 8.30 pagi, balik 4.30 hingga 6 petang mungkin boleh diawalkan pada 4 hingga 5.30 petang. Jadi mengikut perkeliling 2019 itu juga kita mencadangkan agar flexi hours, jadual kerja penjawat awam boleh diawalkan setengah jam daripada sekarang 7.30 pada pukul 7. Terima kasih. Timbalan Menteri, yang lampu tak diperuntukkan dia sangat kecil, boleh untuk maintenance saja. Adapun lampu baru ni 1.5 tu saya minta perhatian. Ya, betul. Pasir Putih satu parlimen ni 1.5, kalau kali 222 parlimen banyak itu. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang datang lawatan resmi ke Tampin Jumaat lepas. Berhubung inisiatif laluan Smart Lane yang bertujuan untuk mengatasi kesesakan lalu lintas dan melancarkan pengaliran kenderaan, saya dapati masih ramai pengguna jalan raya di luar sana masih keliru dan tidak tahu mengenai laluan tersebut, termasuk saya sendiri. Soalan saya, apakah perancangan kementerian untuk meningkatkan hebahan dan pengetahuan kepada para pengguna jalan raya mengenai Smart Lane ni, antaranya mengenai had kelajuan, waktu pengaktifan, kepanjangan laluan dan sebagainya. Kalau kita lihat saiz signboard Smart Lane yang ada di Plus, contohnya Kocik Bona yang Mak Menteri, isi kandungannya pun tak nampak. Terima kasih Timbalan Ketua. Yang Berhormat Menteri, jawapan. Cara yang bagus. Smart Lane melibatkan Plus tu utamanya waktu perayaan, waktu hujung minggu. Memang betul apa yang disebut oleh Yang Berhormat Tampin, tak nampak, orang tak tahu wujudnya Smart Lane, mereka tak berani lalu. Saya ingin menyatakan sekali lagi di sini bahawa lorong kecemasan itu tidak eksklusif hanya kepada motosikal. Lorong kecemasan itu boleh digunakan untuk tujuan-tujuan merungkaikan kesesakan trafik pada waktu-waktu puncak, dan saya akan berbincang dengan Plus dan juga LLM supaya Smart Lane ini boleh dilihat oleh ramai dan dia boleh dibuka bukan hanya oleh Plus tapi juga oleh lebuh raya yang lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan 7 dan 8 relief, saya beransur ke soalan yang ke-9. Mempersilakan Tuan Ridwan bin Rubin Yang Berhormat Tenum. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Assalamualaikum, salam Ramadan Al-Mubarak. Soalan nombor 9. Yang Berhormat Menteri Perdagangan dan Komoditi. Ya, Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK bersama Lembaga Kokoh Malaysia LKM sentiasa komited
dalam memperkasa semula industri kokoh negara dengan melihat dua sektor utama yang menjadi platform penjanaan pendapatan rakyat, iaitu sektor huluan dan sektor hiliran. Kedua-dua sektor ini mampu menambah nilai melalui penghasilan produk akhir yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kini, harga pasaran kokoh berada pada kedudukan yang cukup baik sehingga mencapai RM20,000 Malaysia per metric ton. Oleh itu, antara usaha yang diambil adalah seperti berikut. Pertama, menyasarkan supaya keluasan tanaman kokoh diberluaskan dari 5,985 hektar kepada 10,000 hektar dalam tempoh 5 tahun. Dengan tertumbu kepada varieti penanaman kokoh premium yang mampu menembusi niche market melalui penanaman di kawasan tanah yang dikenal pasti. Dengan wujudnya jaminan prospek pasaran kokoh dalam negara pada ketika ini adalah menjadi harapan agar komoditi ini diberikan peruntukan bagi meningkatkan berluasan sehingga 10,000 hektar sebagaimana yang disasarkan dengan permulaan sebanyak RM3 juta untuk tahun 2025. Yang kedua, menjenamakan dan mempromosikan produk premium kokoh tempatan sebagai kokoh asal tunggal atau single origin dan kokoh berperisa unik, fine flavor. Kaedah sedemikian membolehkan pengusaha kokoh mempromosikan keunikan rasa kokoh setempat yang mampu menjadi tarikan kepada pembuat coklat tempatan dan antarabangsa. Ketiga, meningkatkan aktiviti pengeluaran produk huluan yang berkualiti menerusi program rangsangan pengeluaran hasil kokoh di bawah rancangan Malaysia ke-12 dengan membangunkan seluas 550 hektar projek tanaman kokoh integrasi melalui fasa pembangunan 2022 dan 2023. Projek ini menyediakan kemudahan seperti mini pemprosesan kokoh di kelompok pengeluaran kokoh bagi menyokong dan membantu pekebun kecil menghasilkan kokoh kering yang bersih daripada pencemaran pentasing dan berkualiti. Keempat, menghasilkan berbagai teknologi dan penemuan menerusi aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D bagi mengatasi masalah berosak utama industri kokoh di sektor huluan pada suatu ketika dahulu. LKM sedang giat membintangkan teknologi dan menggalakkan aktiviti adaptasi teknologi penyelidikan dan akhirnya memperkasakan rantaian pemasaran kokoh dengan mewujudkan koperasi terpimpin di setiap wilayah sehingga kini terdapat 3 koperasi yang menjadi badan induk dalam memastikan pemasaran hasil ladang dan pemprosesan kokoh sektor berkebun kecil domestik terbela. Khususnya menyentuh harga jualan dan memberi manfaat tambahan nilai produk yang dihasilkan. Di samping itu, tengah konsep from farm to table yang diperkenalkan, pengusaha kokoh dapat menerima manfaat dalam rantaian penghasilan produk kokoh daripada ladang masing-masing. Kalakan penyertaan keanggotaan koperasi juga sedang giat dijalankan bagi mengukuhkan keahlian koperasi di ketiga-tiga koperasi tersebut. Dan sikit lagi, KPK dan LKM menggalakkan pengenalan teknologi-teknologi baru dan adaptasi teknologi sedia ada dalam amalan pertanian baik bagi meningkatkan produktiviti dan memudah cara pengurusan ladang dengan penerapan teknologi terkini melalui mekanisasi, IoT dan lain-lain. Inisiatif ini mampu meningkatkan minat kumpulan belia menyertai sektor huluan. Selain itu, sokongan pasaran menjadi kekuatan pengusaha atau pekebun kecil untuk terus mengekalkan penanaman kokoh dalam negara dan seterusnya menjadi penyumbang biji kokoh kering selaras dengan keperluan industri. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Tuan Nom. Terima kasih Syekh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kota Kinabalu atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya, apakah langkah strategik yang dilaksanakan oleh pihak kementerian bagi menangani impak kenaikan kos pembelian anak benih kokoh yang kini mencecah sehingga RM10 ke RM14 sepokok yang memberi kesan kepada pertambahan kos input pertanian yang tinggi sekitar RM25,000 sehektar, dan adakah pihak kementerian bercadang untuk memberikan insentif pembiayaan tanaman semula seperti mana yang diperkenalkan dalam sektor pertanian sawit dan getah bagi melonjakkan lagi kapasiti pengeluaran kokoh negara untuk mengoptimumkan keperluan industri kokoh tempatan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri.
Ya, untuk makluman YB Tenom, terdapat berbagai bantuan yang telah dan sedang diberikan oleh KPK bersama dengan Lembaga Kokok Malaysia. Seperti contoh, bantuan input baja untuk meningkatkan kesuburan dan memperbaiki struktur dana, racun berosak dan juga penyakit, dan juga peralatan kecil seperti gunting candasan dan perangkap mamalia. Dan pada tahun ini, tahun 2024, bantuan input pertanian ini sedang dilaksanakan dengan peruntukan projek pembangunan yang diperkenalkan sebagai projek pemulihan kebun koko di seluruh Malaysia dengan kos peruntukan 9.5 juta ringgit Malaysia untuk merangkumi keseluruhan Malaysia ini. Dan untuk menjawab soalan untuk harga ini, walaupun kos input telah naik, cuma YB Tenom pun kena faham sekarang harga koko pun naik. Harga koko naik ke paras tertinggi di sejarah sekarang. Dia sampai RM20,000 satu metrik tan. So ini memang sesuatu masa yang cukup baik supaya petani dapat mempertimbangkan balik untuk menanam koko. Sekian, terima kasih. Yang berhormat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan GSA untuk tanah rancangan khas bagi penanaman koko sebagaimana Felda buat untuk kelapa sawit dan juga getah di dalam negara kita, dan kalau ada berapakah kawasan telah diperuntukkan? Pertama. Yang kedua, adakah kerajaan akan menyemak semula dasar agri komoditi negara terhadap koko selaras dengan perubahan dan jangkaan kita akan mencapai 8 bilion untuk ekspor koko, dan berapakah bajet yang diberikan untuk promosi penanaman dan penjualan kualiti koko Malaysia? Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Okey, saya jawab yang sedang dulu. Okey, yang kos untuk kita memperuntukkan untuk buat ni program pengukuhan pasaran ekspor adalah kos banyak 800,000 di bawah projek pembangunan usahawan coklat dan program promosi koko RP4 2024. Dan kita juga giat dalam menyertai dalam beberapa ini ekspedisi seperti ini international ini di ISM Middle East 2024 Dubai, dan juga saya Paris France untuk tahun ini. Dua-dua expedition ni kita akan menyertai. Dan untuk menjawab soalan yang untuk macam mana kita nak buat yang program untuk pengukuhan dari segi tanah ini, memang kerajaan kita nak targetkan, nak menyasarkan kepada 10,000 hektar dalam tempoh 5 tahun. Cuma mekanisme macam mana nak menjalankan itu adalah terbuka untuk kita berbincang, dan pada waktu sekarang apa yang kita nak menggalakkan supaya petani yang dulu meninggalkan penanaman koko itu tanam balik dulu. Sekian, terima kasih. Berikutnya soalan yang ke-10. Saya silakan Datuk Azman bin Nasruddin yang berhormat Padang Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Speaker. Mohon jawapan nombor 10. Yang berhormat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih YB Padang Serai atas soalan. Tuan Yang di-Pertua, Giat Mara merupakan salah sebuah institusi penyedia latihan kemahiran di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang sememangnya menyumbang terhadap agenda pemerkasaan TVET negara. Institusi ini mempunyai bilangan pusat terbanyak di Malaysia, iaitu sebanyak 232 pusat meliputi kawasan bandar hinggalah keluar bandar yang melibatkan semua kawasan parlimen di seluruh Semenanjung Malaysia, Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Giat Mara menawarkan lebih 700 program yang dijalankan secara sepenuh masa, secara percuma, serta turut menawarkan 391 program jangka pendek kepada komuniti setempat. Daripada keseluruhan program ini, sebanyak 83 buah pusat Giat Mara yang memfokuskan kepada pembangunan kemahiran dalam bidang otomotif, dan selebihnya fokus latihan diberi meliputi kursus khusus dalam bidang paramusaji, jahitan, pakaian, elektrikal dan lain-lain lagi. Pelbagai perancangan strategik dilaksanakan bagi mengukuhkan program TVET di bawah ataupun yang dilaksanakan oleh Giat Mara seperti berikut. Yang pertama, memperkukuhkan kerjasama dengan industri
dengan memperluaskan rangkaian melalui program-program praktikal dan kolaborasi projek, membantu memperkayakan kurikulum mengikut keperluan industri dengan memberi fokus kepada kemahiran praktikal dan juga teknologi kini. Yang kedua, meningkatkan kapasiti dan kualiti latihan melalui program seperti TVET Industri yang berkonsepkan Teaching Factory, mengaplikasikan pendigitalan latihan, melaksanakan SMASH, Technical Entrepreneur Program, Giat Mara Vocational Training Hub dan program TVET PMKS. Yang ketiga, memastikan kualiti untuk mengimplementasikan sistem jaminan kualiti yang seragam dengan memastikan program memenuhi piawaian serta mendapat pengiktirafan daripada badan yang diiktiraf seperti Pensijilan Kemahiran Malaysia oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia, Kementerian Sumber Manusia dan seterusnya. Yang keempat, memperkasakan pusat-pusat Giat Mara melalui penarafan menjadikan akademi latihan ataupun institut kecemerlangan. Contohnya di Giat Mara Padang Rengas, Perak bersama Sapura dan Giat Mara Labuan bersama Petra Energi dalam bidang kimpalan. Yang kelima, menambah baik infrastruktur dan peralatan mengikut keperluan, kemudahan dan teknologi yang terkini. Keenam, meningkat dan mengembangkan pengetahuan tenaga pengajar, upskilling, reskilling dengan kemahiran profesional dan terkini serta melahirkan tenaga pakar industri. Dan yang ketujuh, mengukuhkan persepsi awam dan jenama dalam penglibatan program-program komuniti untuk memperlihatkan relevansi TVET sebagai pilihan kerjaya strategik sebagai program TVET Junior, TVET Community, TVET Tahfiz dan sebagainya. Kementerian menyedari cabaran kos sara hidup yang semakin meningkat. Justru itu keperluan peningkatan allowance ini akan dikaji mengikut keperluan, memandangkan kerajaan telah membiayai pengajian penuh pelatih secara percuma. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih jawapan kepada pihak menteri. Soalan tambahan saya, apakah perancangan kementerian dan kerajaan untuk menyiapsiagakan pelajar TVET supaya mereka dilengkapi dengan pengetahuan dalam bidang teknologi electronic vehicle, generative AI, digital dan keselamatan cyber seiring dengan keperluan industri. Pada masa yang sama, meningkatkan kemahiran tenaga pengajar TVET Giat Mara agar para pengajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi baharu dalam proses latihan untuk pelajar TVET Giat Mara. Seterusnya, Menteri, satu lagi. Selain itu, apakah inisiatif untuk menjalinkan kolaborasi dengan penyedia latihan TVET, khususnya dari segi penyediaan fasiliti keusahawanan, latihan dan bantuan pembiayaan? Yang berhormat Menteri. Ada dua soalan di sini. Yang pertama berkaitan dengan program Giat Mara ke arah high tech. Dan untuk makluman yang berhormat, pada masa ini Giat Mara telah pun membuat plan rasionalisasi program Giat Mara ke arah teknologi baru. Yang mana program-program baru diperkenalkan, iaitu seperti solar, EV, renewable energy, green campus, drone teknologi dan sebagainya. Dan untuk makluman yang berhormat, drone teknologi telah pun dilaksanakan di Giat Mara Kuala Kedah yang membantu sektor pertanian. Dan untuk makluman yang berhormat, Giat Mara dalam usaha kita membuat rasionalisasi program Giat Mara ini, beliau seperti yang saya maklumkan tadi, bukan saja pelajar yang diupdatekan dari sudut program-program teknologi, malah dari sudut tenaga pengajar. Kita juga membuat upskilling dan reskilling bersama dengan industri-industri yang banyak kolaborasi, lebih 200 agensi ataupun industri yang telah membuat kolaborasi dengan Mara dan juga kementerian. Soalan dua tadi berkaitan dengan soalan dua tadi apa?
Soalan kedua. Yang soalan yang berkaitan. Apa inisiatif untuk menyediakan kolaborasi dengan Okey. penyedia latihan TVET yang di luar? Soalan yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana kita nak melahirkan usahawan Tibet, usahawan Tibet yang mana di bawah program Giat Mara juga kita memperkenalkan Tibet keusahawanan yang mana bukan saja memberi latihan teknikal tetapi juga memberi penekanan dari sudut aspek-aspek keusahawanan. Dan di akhir program berkenaan bantuan sokongan akan diberi kepada pelatih-pelatih kita dari sudut grant dan juga soft loan melalui program-program seperti Spike, Putek dan juga Putra yang telah pun berjalan dari dulu sampai sekarang. Terima kasih. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan selamat pengantin baru yang berhormat Sungai Petani. Ya. Dan soalan tambahan silakan. Oh, maaf, bagi cuti tak ke? dapat hadir. Yang di-Pertua tak bagi cuti untuk pengantin baru. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Lupa dah soalan tambahan. Baik, Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalau kita lihat jumlah tenaga kerja mahir adalah sebanyak 28% dibanding sasaran pada tahun 2020 iaitu sepatutnya 35%. Dan kalau kita tengok untuk anak-anak muda pada hari ini, mereka mungkin betul kementerian menyediakan pelbagai skill dan sebagainya, tapi concern atau prihatinnya anak muda ni sebenarnya adalah bagaimana mereka ingin mendapatkan pekerjaan. Dan sekarang ini kita tengok kita perlu bersaing dengan gig ekonomi, e-hailing dan sebagainya. Jadi apakah langkah kementerian untuk bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain seperti Kementerian Sumber Manusia, KUSKOP dan sebagainya untuk memastikan bahawa peluang pekerjaan itu ada dan menarik minat anak-anak muda, tidak hanya skill tapi peluang pekerjaan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Sungai Petani berkaitan dengan soalan tambahan. Soalan yang baik sekali ya. Untuk makluman Datuk Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat, sebenarnya kebolehpasaran pelatih-pelatih Giat Mara ni adalah amat tinggi ya. Kalau mengikut sistem kajian pengesanan graduan di bawah KPT ya, pada tahun 2023 97.6%. Dan untuk makluman yang berhormat juga, sebenarnya graduan-graduan ataupun lepasan Giat Mara ni Mara dan juga kementerian mempunyai pelbagai program untuk memastikan graduan-graduan ini mendapat peluang-peluang pekerjaan. Yang pertama berkaitan dengan program-program yang kita offer mestilah berkaitan dengan pengkhususan industri ya, dan juga mewujudkan Giat Mara ICO. Dan selain pada itu program kita juga mengadakan program job hunting ataupun career festival dan juga bersama dengan kerjasama dengan industri-industri. Maksudnya melalui carnival, melalui festival, melalui expo kita bekerjasama dengan industri. Kita memanggil industri-industri dan offer graduan-graduan ataupun pelatih-pelatih yang telah pun tamat pengajian. Dan alhamdulillah so far setakat ni amat membantu dari sudut peluang pekerjaan. Selain pada itu kita juga melaksanakan program pembangunan usahawan, di mana di bawah program pembangunan usahawan ni kita buat training income generation sebagai aktiviti pembudayaan pembangunan keusahawanan. Yang maksudnya selain daripada peluang pekerjaan, kita juga mempraktikkan keusahawanan. Dan selain pada itu kita menggalakkan usahawan-usahawan atau pelatih-pelatih kita yang telah graduan khasnya dari Giat Mara untuk menyambung pelajaran yang dengan ke peringkat yang lebih tinggi, khasnya di peringkat diploma dan juga degree yang mana di-offer di IKM, KPTM, UniKL dan sebagainya. Dan secara keseluruhannya peluang-peluang pekerjaan ini tidak menjadi masalah kepada graduan-graduan TVET khususnya daripada Giat Mara. Terima kasih Datuk Yang Mulia. Soalan 11 dan 12 relief. Berikutnya saya mesti
untuk soalan ke-13, Datuk Muhammad Isham bin Muhammad Isa Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Timbalan Speaker. Dari Tampin ke Lawas, soalan Tampin nombor 13. Yang Berhormat Menteri Kesihatan, sila menjawab. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Harga ubat dipengaruhi oleh pelbagai faktor ekonomi seperti kadar tukaran wang asing, kos penyelidikan dan pembangunan serta masalah penghilangan. Dan faktor-faktor ini adalah di luar kawalan KKM. Oleh itu, bagi membantu kerajaan mengurangkan kos perolehan ubat, KKM telah melaksanakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, perolehan ubat dengan kontrak 3 tahun. Kaedah ini memberikan faedah dan manfaat yang besar kepada kerajaan, iaitu menjimatkan kos kerajaan untuk mendapatkan harga tawaran yang lebih stabil dan tidak berlaku kenaikan harga dalam tempoh 3 tahun. Mengelakkan kos berulang bagi tujuan perolehan seperti kos pengiklanan tender. Yang keempat adalah pemantauan kontrak yang lebih efektif dan mengelak terputusnya bekalan perkhidmatan sekiranya berlaku proses tender baharu. Yang kedua adalah kerajaan juga telah melaksanakan perolehan secara bersama ataupun pool procurement dengan izin dengan hospital pengajar di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Kementerian Pertahanan Malaysia MINDEF. Perolehan bersama 3 kementerian ini memberikan anggaran penjimatan sebanyak 179.6 juta bagi tempoh perolehan bagi tahun 2020 sehingga 2022. Pada masa ini, subsidi ubat-ubatan kepada pesakit yang menerima rawatan di semua fasilitis KKM masih dikekalkan supaya rakyat tidak terbeban dengan sebarang peningkatan kos ubat. Bagi pesakit yang mendapatkan rawatan di fasilitis kesihatan swasta, KKM turut menyediakan harga panduan pengguna bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat harga dan membuat perbandingan harga. Harga panduan penggunaan ini boleh didapati di laman sesawang www.farmasi.gov.my. KKM juga telah meneliti inisiatif ketelusan harga ubat, iaitu fasilitis kesihatan swasta yang dikenal pasti perlu memaparkan harga ubat seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 3 Oktober 2023. Inisiatif ini dapat meningkatkan akses rakyat kepada bekalan ubat yang lebih kompetitif harganya serta membolehkan rakyat mengetahui harga ubat yang perlu dibayar dan seterusnya membuat pilihan mengikut kemampuan masing-masing. Paparan harga ubat ini juga akan dikongsi dalam portal awam bagi membolehkan rakyat membuat perbandingan harga. Untuk maklumat Yang Berhormat Tampin, ubat-ubatan dan peranti perubatan adalah dikecualikan daripada kenaikan cukai SST yang diumumkan baru-baru ini. Sekian, terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Timbalan di-Pertua. Soalan saya, adakah terdapat sebarang sumber-sumber alternatif lain mengenai ubat yang boleh dimanfaatkan supaya kita tidak terus bergantung dan terheret dengan sebarang perubahan harga di peringkat global. Adakah kita tiada perancangan untuk menghasilkan ubatan-ubatan sendiri dengan kerjasama MOSTI misalnya supaya dapat dijual dengan harga yang murah di pasaran? Yang terakhir, saya ingin mengetahui apakah perancangan kementerian untuk menstabilkan ataupun mengurangkan harga ubatan-ubatan bagi penyakit seperti depression, kanser, leukemia dan sebagainya yang membebankan para pesakit. Terima kasih Timbalan di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, jawab. Terima kasih kepada dua soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tampin. Berkenaan tentang sumber alternatif ataupun kaedah-kaedah lain yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan, sememangnya kerajaan mempunyai perancangan dan juga kajian-kajian untuk menghasilkan ubat-ubatan generik. Walaupun demikian, proses penghasilan ubat-ubatan ini memakan kos yang sangat tinggi dan juga untuk kita bandingkan Malaysia dengan negara-negara maju seperti India yang lebih ke hadapan menghasilkan ubat-ubatan generik ataupun alternatif ini, kita masih lagi di peringkat yang belum mampu untuk mewujudkan ekosistem tersebut. Walaupun demikian, kita akan memastikan harga-harga ubat ini ataupun perolehan perubatan ini, ubat-ubatan di fasilitis KKM akan kita kawal
dan agar ubat-ubatan yang baru juga mungkin boleh dibeli untuk memberikan rawatan yang lebih efektif. Kawalan-kawalan harga ini seperti melalui perolehan sepanjang 3 tahun. Sebagai contoh, kita telah buat perolehan untuk tahun ini, maka pertukaran wang pada masa akan datang dapat kita kawal. Sebagai untuk persoalan yang kedua, soalan tersebut bersifat sangat teknikal. Berkenaan tentang harga-harga ubat ini masih lagi dikawal oleh pembekal-pembekal ataupun produser ubat-ubat ini. Walaupun demikian, kita akan memastikan untuk kita mendapatkan ubat yang berkualiti kepada pesakit, dan juga ubat-ubat ini dapat masih lagi kita edarkan secara percuma kepada pelanggan-pelanggan KKM. Itu saja jawapan daripada Kementerian Kesihatan. Terima kasih Yang di-Pertua. Kapar. Terima kasih Malam Speaker. Saya nak tahu sama ada Kementerian Kesihatan, kita melihatkan masa depan mungkin tidak menentu. Kita tak tahu bila lagi nak ada wabak, bila lagi pelbagai mungkin keadaan yang menyebabkan tekanan kepada Kementerian Kesihatan menyediakan ubat-ubatan yang efektif kepada pesakit. Dan kita melihat kita sekarang ini menuju kepada aging nation. Jadi apakah Kementerian Kesihatan mempunyai perancangan yang rapi dan mengenal pasti pelbagai kemungkinan best dan the main thing is worst scenario bagi rakyat Malaysia, terutamanya di dalam keadaan tekanan ekonomi sekarang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kampar atas suatu soalan yang baik, yang agak ke hadapan melihat apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Sememangnya kita sentiasa berwaspada dan juga bersiap sedia untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan, dan juga kadang-kadang kita tidak dapat meramal keadaan ekonomi dan juga kestabilan mata wang kita untuk membeli ubat-ubatan. Walaupun demikian, di dalam kertas putih yang telah dibentangkan pada tahun lepas, kita telah menekankan agar Kementerian Kesihatan dapat mengalih dasar daripada sick care kepada preventive care ataupun wellness di dalam budaya hidup Malaysia, di mana selain daripada kita mengubati pesakit-pesakit, kita juga untuk menyedarkan masyarakat supaya dapat menjaga kesihatan bermula daripada awal sehinggalah ke dewasa, sehinggalah ke usia emas. Dan kita sedar bahawa kita ke arah aging nations, dan juga banyak persiapan-persiapan di facilities KKM dapat mematuhi dan juga dapat to cater dengan izin keperluan aging society pada masa hadapan. Dan juga kajian-kajian yang sangat mendalam giat dijalankan di institut kajian kami di bawah KKM, dan insya-Allah saya merasakan apa yang dipersoalkan oleh Yang Berhormat dapatlah sering dipertanyakan dengan kerap di dalam bahas-bahas ataupun dibawa ke Jawatankuasa Kesihatan supaya perkembangan berkenaan tentang isu ini dapat diketahui secara konsisten. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Raun undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Kewangan. Shut up, Rio. It's my turn. I have a right. Puan Yang di-Pertua, saya memohon mengemukakan rang undang-undang wang tak dituntut pindaan 2024. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk meminda Akta Wang Tak Dituntut 1965. Bacaan kali yang kedua bila? Puan Yang di-Pertua, bacaan kali kedua pada mesyuarat kali ini. Baiklah. Yang Berhormat, saya bangun di bawah 18.1. Iaitu membawa usul membincangkan kenyataan Menteri Komunikasi yang mempertikaikan kesahihan kenyataan ahli-ahli Parlimen dalam perbahasan. Benda ini cukup serius dan pihak kerajaan juga banyak yang komen tentang kenyataan Menteri Komunikasi, dan saya rasa ini perlu diperbincangkan. Ini menunjukkan bahawa ada usaha campur tangan yang ketara di pihak kerajaan kabinet sekarang ini dengan Dewan Rakyat
Yang Berhormat Jadi ini adalah satu Arau. bentuk yang mungkin menjurus ke arah autokrasi. Jadi saya rasa ini mesti dibincangkan di Dewan Yang Mulia ini. Jadi terang saya dah bawa usul ini kepada speaker, saya belum dapat jawapan. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus sehingga selesai giliran Kementerian Luar Negeri seperti yang tertera di nombor 9 dalam susunan giliran. Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan usul menjanjung kasih ke atas titah diraja yang telah diedarkan, dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 12 Mac 2024. Terima kasih. Saya mohon menyokong Puan Yang di-Pertua. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Atora urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli-ahli yang berhormat, hari ini bermulanya giliran bagi YB Menteri menjawab perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja selama 4 hari, iaitu sehingga Khamis 14 Mac 2024. Untuk memastikan semua kementerian dapat menjawab mengikut susulan giliran YB Menteri menjawab seperti dalam kertas giliran yang telah diedarkan, maka kita tidak akan berhenti rehat sidang pada jam 1 tengah hari. Saya ingin mengingatkan semua ahli yang berhormat agar tidak membangkitkan isu baru semasa YB Menteri menjawab. Ini bagi memberi peluang kepada YB Menteri menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat semasa berbahasan. Selain itu, YB Menteri juga boleh menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat yang sedang berada di dalam Dewan ini. Manakala isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat yang tiada di dalam Dewan akan diberikan jawapan secara tertulis. Akhir sekali kepada YB Menteri yang telah memberikan komitmen untuk memberikan jawapan bertulis ke atas isu-isu yang dibangkitkan semasa perbahasan usul ini, maka ia perlu memberikannya dalam tempoh 5 hari bekerja. Sekian, terima kasih. Saya jemput Kementerian Kewangan untuk menjawab. Puan Yang di-Pertua, mewakili Kementerian Kewangan, izinkan saya merafak sembah ucapan tahniah atas pelantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia. Semoga permintaan Tuanku akan terus memayungi rakyat dan negara dengan kesejahteraan, perpaduan dan kemakmuran yang berkekalan. Saya juga ingin merafak sembah dan mengucapkan junjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat sepanjang tempoh 5 tahun dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Selaku Menteri yang pertama menggulung, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tidak kurang pada 46 ahli yang berhormat telah berbahas dan menyatakan cadangan, teguran serta pandangan masing-masing melibatkan Kementerian Kewangan. Berdasarkan isu-isu yang dibahaskan, berilah saya peluang untuk menjawab beberapa perkara utama yang dibangkitkan. Izinkan saya memulakan ucapan ini dengan menjawab terlebih dahulu beberapa perkara berkaitan kedudukan ekonomi negara
yang telah dibangkitkan beberapa ahli yang berhormat. Yang berhormat Larut selaku Ketua Pembangkang telah membangkitkan soal pencapaian ekonomi 2023 yang lebih rendah daripada sasaran. Walaupun pertumbuhan ekonomi sebanyak 3.7% lebih rendah berbandingkan ujuran sekitar 4%, pencapaian ini tetap memuaskan dalam konteks ekonomi dunia yang sangat mencabar. Pencapaian ini telah didorong oleh, pertama, pertumbuhan perdagangan global yang lebih perlahan. IMF pada Januari 2023 menganggarkan pertumbuhan perdagangan global pada tahap 2.4%, tetapi akhirnya mencapai hanya 0.4%. Kedua, pencapaian KDNK 2023 juga adalah kesan daripada asas pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2022 sebanyak 8.7%. Susulan asas ekonomi lebih rendah pada tahun 2021 akibat penularan COVID-19. Walau bagaimanapun, KDNK Malaysia 3.7% yang telah dicapai adalah lebih baik jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura 1.1%, Thailand 1.9%, Amerika Syarikat 2.5%, United Kingdom 0.1% dan Korea 1.4%. Asas ekonomi pada suku keempat 2023 juga semakin kukuh dan momentum tersebut dijangka akan memacu pertumbuhan lebih kukuh pada tahun 2024. Kadar pengangguran telah turun kepada 3.3% bagi suku keempat 2023 selaras dengan tahap sebelum COVID-19. Kadar inflasi menurun kepada 1.6% pada suku keempat 2023 berbanding 2% pada suku ketiga, iaitu antara terendah di Asia. Prestasi ekspor menunjukkan pemulihan pada Januari 2024 dengan peningkatan sebanyak 8.7% selepas mengucup selama 10 bulan sebelumnya. Indeks pengurusan pembelian PMI pembuatan S&P meningkat 49.5 pada Februari 2024, iaitu tertinggi sejak September 2022 sebagai tanda awal pemulihan sektor pembuatan. Dan prospek pelaburan berada pada tahap yang sangat baik. Pada tahun 2023, pelaburan diluluskan meraih 329.5 bilion ringgit, iaitu pencapaian tertinggi dalam sejarah negara. Usaha terus ditingkatkan bagi memudah cara perniagaan atau dengan ease of doing business dan menyegerakan pelaksanaan pelaburan bagi memacu pertumbuhan tahun ini. Keyakinan pelabur antarabangsa juga telah dicerminkan semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Australia baru-baru ini dengan minat pelaburan daripada syarikat Australia bernilai 24.5 bilion ringgit. Seterusnya, Yang Berhormat Rantau Panjang dan Jerantut telah menyentuh hal berkaitan. Saya celah sedikit. Biarkan saya habis dulu, saya bagi ruang untuk mencelah. Terima kasih. Hal berkaitan perancangan kerajaan dalam memulih ekonomi serta merealisasikan sasaran KDNK pada tahun 2024. Seperti sedia maklum, semasa pembentangan belanjawan 2024, Kerajaan Madani telah menjangkakan ekonomi negara bagi tahun 2024 mampu untuk berkembang antara 4 hingga 5%. Kerajaan yakin sasaran ini mampu dicapai. Perkukuhan pertumbuhan berbanding tahun 2023 disokong oleh unjuran terkini IMF bahawa perdagangan global akan meningkat daripada 0.4% kepada 3.3%. Sasaran pertumbuhan ini turut disokong oleh perbelanjaan sektor swasta yang kukuh. Usaha merangsangkan sektor swasta merangkumi penyediaan persekitaran perniagaan dan pelaburan yang kondusif serta disokong oleh pelaksanaan menyeluruh kerangka ekonomi madani.
Beberapa dasar kerajaan yang diperkenalkan seperti Kajian Separuh Penggal, Rancangan Malaysia ke-12, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 akan memacu pelaburan dalam sektor penubuhan baru serta penstrukturan semula ekonomi kepada nilai yang lebih tinggi. Di bawah Belanjawan 2024, kerajaan menyediakan dana mudah cara peralihan tenaga sebanyak RM2 bilion untuk melaksanakan NETA serta dana pemangkin misi NIMP sebanyak RM200 juta. Syarikat GLC dan GLC akan menyediakan dana RM1.5 bilion untuk menggalak syarikat pemuda mencuburi bidang pertumbuhan dan bernilai tinggi. Pertumbuhan tahun 2024 juga akan disokong pendekatan fiskal mengembang atau dengan izin expansionary fiscal stance yang diambil dalam Belanjawan 2024, iaitu dengan jumlah peruntukan RM393.8 bilion. Yang di poin yang betul, saya beri peluang untuk YB Putrajaya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menyentuh sedikit apabila Yang Berhormat Menteri menyebut tentang ekspor kita tahun lepas. Kita tahu daripada bulan Mac sampai bulan Disember ekspor menurun 10 bulan berturut-turut, dan itu kali pertama selepas 15 tahun trend sedemikian berlaku. Seterusnya kita boleh lihat juga bagaimana kejatuhan mendadak current account balance daripada 9.14 bilion ringgit pada suku ketiga kepada 253 juta ringgit pada suku keempat 23, dan ini juga merupakan yang terendah dalam sejarah sejak sejak krisis ekonomi 1997. Jadi apakah kerajaan melihat kesan perkara ini kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam tahun 2024? Kerana apa? Kerana komponen utama kita lihat dalam tahun 2023, komponen ekspor ini tidak menunjukkan prestasi yang baik. Dan ini kita tak tahu apakah melihat apa yang berlaku di luar sana, kita tak tahu bagaimana prestasi ekspor kita untuk 2024. Pada masa yang sama juga, satu lagi komponen besar dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah perbelanjaan isi rumah. Dan jika kita lihat suku keempat, perbelanjaan isi rumah pun turut menurun. Jadi jika kita lihat keadaan sekarang, apabila cukai-cukai baru diperkenalkan dan kita menjangka bahawa perbelanjaan isi rumah juga akan terkesan, ya, orang lebih pesimistik, mungkin tidak berbelanja. Jadi bagaimana kerajaan melihat keadaan ini? Dan walaupun Yang Berhormat Menteri tadi kata kerajaan akan memperkenalkan fiskal mengembang, ya betul, expansionary, namun begitu jumlah defisit tahun ini target kerajaan adalah untuk menurunkannya kepada tahap yang jauh lebih rendah. Ini bermakna satu lagi komponen pertumbuhan ekonomi, iaitu government spending akan berkurangan. Jadi bagaimana kerajaan melihat keseluruhan impak ketiga komponen besar ini? Terima kasih. Terutamanya current account balance tadi, Yang Berhormat. Thank you. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat Putrajaya. Asas ekonomi telah pun menunjuk perkembangan positif khususnya untuk prestasi ekspor yang telah nampak pulih mula Januari 2024 dengan peningkatan sebanyak 8.7% selepas mengucuk. Ya, yang ini pun kalau kita tengok daripada segi unjuran IMF, kalau kita tengok tahun lalu perkembangan global dunia jatuh kepada 0.4% saja, tapi dijangka untuk tahun ini ia akan mengembang kepada 3.3%. Kerana perkembangan dunia yang lebih elok ni, prospek untuk Malaysia dijangka lebih elok lagi pada tahun yang ini. Nanti dalam pergulungan saya akan menyentuh sikit atas dasar cukai dan saya minta keruang sikit untuk sampai takat itu. Terima kasih. Sila izinkan saya meneruskan di mana saya berhenti tadi. Puan yang dipertua, Yang Berhormat Pagoh, Subang, Arau, Kuala Kangsar dan Bakri telah membangkit soal nilai ringgit, khususnya faktor kejatuhan, kesan serta langkah yang boleh diambil untuk menanganinya. Saya ingin memulakan jawapan saya dengan menyebut bahawa setakat 8 Mac 2024, nilai ringgit telah berada pada tahap yang lebih baik berbanding minggu-minggu yang lalu, iaitu RM4.68
berbanding dolar Amerika. Seperti dijelaskan semasa sesi pertanyaan menteri-menteri pada 29 Februari yang lalu, pergerakan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor dan kejatuhan nilai ringgit baru-baru ini sebahagian besarnya susulan perkukuhan dalam dolar Amerika dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China. Faktor ini turut memberi kesan kepada mata wang serantau yang lain. Sejak Mac 2022, Bank Pusat Amerika Syarikat telah menaikkan kadar faedah dengan mendadak dan agresif. Kadar dasar utama Amerika Syarikat yang mulanya berada dalam julat 0 hingga 0.25% pada Mac 2022 telah dinaikkan sebanyak 525 mata asas kepada julat 5.25 hingga 5.50% dalam tempoh 16 bulan. Selain itu, negara seperti Filipina, Indonesia, Korea dan India turut memilih untuk menaikkan kadar dasar utama mereka sebanyak 200 ke 450 mata asas ke paras yang lebih tinggi daripada Malaysia. Berbanding negara kita, boleh saya peningkatan Pasir Mas. Saya juga menyebut tentang nilai ringgit itu. Nanti saya bagi habis ni, saya sambut soalan nanti. Terima kasih. Berbanding dengan negara kita, peningkatan OPR sebanyak hanya 125 asas daripada 1.75% kepada 3%. Bank negara juga pada 7 Mac lalu masih mengekalkan OPR kepada 3% untuk kali kelima berturut-turut. Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding negara lain antara sebab utama ringgit menurun berbanding negara tersebut. Perbezaan ketara dalam kadar faedah Amerika Syarikat iaitu sebanyak 250 mata asas mendorong pelabur asing untuk mengalih modal mereka keluar daripada pasaran domestik ke pasaran yang memberi pulangan yang lebih tinggi. Matlamat utama Jawatankuasa Dasar Monetary BNM dalam menentukan kadar OPR adalah untuk menstabilkan harga dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan bukanlah untuk mengawal kadar pertukaran ringgit. Sekiranya OPR dinaikkan untuk mengukuhkan ringgit, ekonomi negara akan terkesan dan pelbagai pihak khususnya peminjam perlu membayar faedah yang lebih tinggi. Menteri, terima kasih Menteri. Saya tertarik bila Menteri menyebut bermula Mac 2022 kadar OPR diamalkan mempengaruhi nilai ringgit kita. Jadi setujukah Menteri bahawa kejatuhan ringgit sekitar bulan Julai, Ogos, November, Oktober 2022 juga kerana nilai OPR, bukan kerana kerajaan hang tak pandai jaga negara? Saya dengar pada masa tu ada ucap. Terima kasih Menteri. Terima kasih atas soalan yang berhormat Pasir Mas. Seperti saya katakan tadi kan, ada banyak faktor yang menentukan kadar ringgit. Namun perbezaan faedah adalah faktor yang paling utama yang menyebabkan pengeluaran dana kepada dana yang mungkin mendapat pulangan lebih elok pada masa sekarang. Namun kita telah nampak bahawa dalam bulan Mac ni ada pengukuhan ringgit yang berlaku sejak seminggu setengah yang lalu ini. Ini kerana ada banyak penganalisa yang meramalkan yang Amerika Syarikat akan mengurangkan kadar faedah di masa depan. Dengan itu tekanan kepada ringgit berkurang. Kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah. Puan Yang di-Pertua minta laluan sikit je, Dok. Bagi saya habis sikit boleh tak? Okey. Nanti senang sikit nak jawab kan? Okey. Kerajaan juga mengambil perhatian dan komited yang prestasi ringgit harus berada tahap yang kukuh dan lebih elok. Pelbagai langkah pun telah diambil dengan segera. BNM sentiasa memastikan pasaran pertukaran asing dalam negara kekal teratur serta mengekalkan kestabilan kewangan. Ini penting untuk syarikat-syarikat yang mengadakan pelaburan di dalam negara. BNM juga memantau terus pasaran kewangan dan mengambil langkah perlu termasuk campur tangan
dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung penggerakan mata wang yang berlebihan. BNM juga memantau penukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat pengeksport selain terus menggalakkan penggunaan mata wang tempatan bagi menyelesaikan ekspor supaya kebergantungan kepada dolar Amerika dapat dikurangkan. Kementerian Kewangan dan BNM telah mengambil tindakan bersepadu dan terselaras bagi bawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang mata wang asing. Antaranya menggalakkan GLIC dan GLC membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan. Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen. Seperti kita maklumkan dari awal rancangan tadi bahawa minggu ketiga ini merupakan minggu bagi menjawab perbahasan usul titah diraja ataupun sesi penggulungan dan sudah pun dimulakan terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan. Terdapat 9 kementerian telah pun disenaraikan. Kalau boleh izinkan, saya membaca dimulakan dengan Kementerian Keuangan, diikuti Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra, Kementerian Dalam Negeri KDN, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, mengambil giliran ke-7 Kementerian Ekonomi, ke-8 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan yang terakhir sekali untuk hari ini iaitu Kementerian Luar Negeri untuk menjawab segala persoalan yang telah pun dibincangkan dan juga dibahaskan 2 minggu yang sudah pun berlalu. Baik, izinkan saya membaca juga beberapa jawapan penting yang kita terima, khususnya pertanyaan bagi jawab lisan. Soalan nombor pertama berkenaan dengan pelancongan seni dan budaya, berkenaan dengan pulangan pelancongan kepada ekonomi negara. Jawapan yang kita terima iaitu bagi tahun 2023, jumlah ketibaan pelancong yang direkodkan berjumlah 20.1 juta dengan pendapatan pelancongan berjumlah 71.3 bilion ringgit. Manakala sasaran jumlah ketibaan pelancong bagi 2024 adalah 27.3 juta pelancong dengan pendapatan pelancongan berjumlah 102.7 bilion. Bagi 2025 pula untuk tahun hadapan iaitu sebanyak 31.4 juta pelancong dengan pendapatan pelancongan berjumlah 125.5 bilion ringgit. Dan tahun Bulan Malaysia 2026, 2 tahun daripada sekarang, disasarkan 35.6 juta pelancong dengan pendapatan pelancongan berjumlah 147.1 bilion ringgit. Itu antara jawapan yang kita terima dan juga sedikit berkenaan dengan ENE ataupun elektronik juga menyumbang kepada 67% pada tahun 2023 dan juga 56% daripada jumlah pelaburan diluluskan dalam sektor pembuatan bagi tempoh yang sama itu pada tahun 2023. Itu jawapan untuk nombor 2 kepada Menteri Ekonomi. Baik saudara, selain anda boleh menonton kami di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM, anda juga boleh tonton kami menerusi penstreaman langsung melalui pautan yang kami sediakan kepada anda dan muat turun secara percuma RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih komprehensif. Itu saja saya dapat kongsikan ketika ini. InsyaAllah kita berjumpa esok untuk langsung dari Parlimen untuk liputan yang lebih lanjut. Saya Karol Hafiz Yunus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.